Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita dalam pembangunan mapan dalam Islam, dan kita tumpukan perhatian kita kepada pembangunan alam sekitar, ya. Dan dalam alam sekitar tu nak bincangkan yang terakhir, yang ke-9, iaitu kehidupan atas tanah, ya. Jadi sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, hadis ini hadis sahih riwayat At-Tabrani. Ya. Jadi makhluk di muka bumi ini meliputi berbagai-bagai jenis haiwan, ya, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ya. Semuanya perlu dijaga. Ekosistemnya dipelihara, penggunaan hutan perlu diminimumkan, penggunaan muka bumi mesti dilaksanakan, mesti dielakkan, ya, penggundulan muka bumi mesti dielakkan, manakala kerosakan muka bumi perlu diperbaiki, dan kehilangan berbagai-bagai bio mesti dicegah, ya. Jadi pernyataan yang singkat ini nampak mudah, tetapi apa yang terjadi seringkali sebaliknya lah, ya. Jadi beberapa tempat di Amerika Syarikat seperti Yellowstone ni, telah terjadi satu gangguan ekosistem yang agak membahayakan, ya. Tempat-tempat ini dahulu adalah tempat tinggal serigala, ya. Jadi apabila orang Eropah datang dan membentuk kerajaan di Amerika, kerajaan pusat telah menggalakkan supaya serigala itu diburu dan dihapuskan, ya. Jadi serigala yang terakhir di Yellowstone telah dibunuh pada tahun 1926. Apabila serigala terhapus, tiba-tiba rusa berkembang biak dengan cepat, ya, kerana tiada lagi pemangsa yang memakannya. Apabila rusa menjadi terlalu banyak, rumput dan pokok-pokok renek kena makan, yang menyebabkan kawasan berkenaan menjadi hampir gundul, sehingga pegawai perhutanan terpaksa membunuh rusa dengan banyaknya. Ya. Di samping itu, kekurangan rumput dan pokok renek menyebabkan burung dan haiwan-haiwan lain kehilangan tempat tinggal. Melihat keadaan semakin memburuk, pada tahun 1995, serigala diperkenalkan semula di Yellowstone. Selepas 25 tahun, serigala berkenaan diperkenalkan semula, kan kat situ, ya. Selepas 25 tahun serigala diperkenalkan semula, Yellowstone yang telah hampir-hampir botak telah menghijau semula, kan kicauan burung telah rancak semula, ya. Itu dia. Di Brazil lain pula ceritanya lah, kan. Atas nama pertanian, pembakaran secara terbuka telah berlaku dengan berleluasa. Pembakaran ini berlaku setiap kali musim kering di kawasan Amazon. Perbuatan ini salah dari sisi undang-undang, tetapi kerana tiada penguasaan, pembakaran berlaku tanpa sekatan. Dan pada tahun 2019, pembakaran menjadi tidak terkawal, sehingga membakar hutan dan telah mengeluarkan jerebu yang telah menggelapi bandar Sao Paulo, ya, yang terletak beribu batu daripada hutan Amazon. Dilaporkan terdapat lebih 80,000 pembakaran yang dapat dilihat dengan jelas daripada satelit, ya. Akibat pembakaran itu, kan, 9,060 km persegi hutan Amazon terbakar, keluasan yang melebihi keluasan negeri Selangor. Jadi seluruh negeri Selangor terbakar, kan. Seluruh negeri Selangor terbakar. Macam itulah keadaannya, kan. Keluasan yang melebihi keluasan Selangor itu terbakar. Jadi Presiden Bolsonaro terpaksa menghantar 44,000 orang untuk memadamkan kebakaran ini. Bilangan pokok yang telah terbakar tak dapat dibayangkanlah. Demikian juga haiwan-haiwan yang mati juga tidak terkira bilangannya lah. Orang yang sakit disebabkan jerebu pun tak dapat dihitung jumlahnya. Anggaran kerosakan tidak kurang daripada 957 bilion US dollar, dan mungkin akan mencecah sehingga 3.5 trilion, ya. Kan, masa yang panjang sehingga 30 tahun diperlukan untuk memulihkan keadaan yang terbakar itu, ya. Jadi itulah dia. Jadi kita kena jagalah apa yang ada pada kita ni, kehidupan atas tanah ni, kan, supaya tidak menimbulkan masalah yang besar kemudian hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.